Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 28, Hargailah Pokok, dengan tajuknya Pilihan Bijak. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul. Manakala standard pembelajaran kita adalah 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 163 buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Ini adalah petikan dan maklumat yang terdapat di halaman 163 buku teks kamu. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di halaman 163. Ruben dan ayahnya Encik Anan hendak menanam padi secara besar-besaran di petak sawah pusaka. Mereka melayari internet untuk mencari maklumat tentang kaedah penanaman yang terbaik. Di samping itu, cikgu mahu kamu merujuk ke bahagian aktiviti. Kita lihat apakah tugasan yang diberi di bahagian aktiviti untuk kamu selesaikan. Kamu dikehendaki membuat keputusan dengan memberikan alasan. Berdasarkan pernyataan yang kita baca tadi dan juga tugasan yang diberi, kita akan membincangkan tentang 3 jenis kaedah penanaman padi di mana kamu nanti dikehendaki membuat keputusan untuk memilih salah satu kaedah yang sesuai untuk kamu gunakan dan kamu patut memberikan apakah alasan kamu memilih kaedah tersebut. Ruben dan ayahnya, Encik Anan, telah melayari internet untuk mencari maklumat tentang kaedah yang sesuai untuk mereka gunakan bagi menanam padi di sawah milik mereka. Dari pencarian maklumat di internet, mereka telah bertemu dengan 3 jenis kaedah penanaman padi. Apa yang kamu lihat ini adalah kaedah yang pertama yang ditemui oleh Ruben dan ayahnya di internet. Mari kita baca maklumat yang diperolehi oleh Ruben dan ayahnya tentang kaedah yang pertama yang dikenali dengan panggilan ataupun kaedah tanaman secara tabur terus. Apakah yang dikatakan tanaman secara tabur terus? Mari kita baca maklumat yang telah diperolehi oleh Ruben dan ayahnya. Pesawah boleh menabur benih padi yang telah bercambah pada petak-petak yang berair ataupun kering. Alur perlu dibuat pada petak-petak itu agar benih padi tidak dihanyutkan air. Bagi penanaman tabur kering pula, biji benih pracambah ditabur di kawasan sawah kering selepas penyediaan tanah. Berdasarkan maklumat yang kita baca ini, dan ini adalah maklumat yang diperolehi oleh Ruben dan ayahnya, jadi kita boleh buat rumusan tentang ciri-ciri tanaman secara tabur terus. Ciri yang pertama berdasarkan maklumat ini ialah pesawah perlu membuat alur pada petak-petak sawah agar benih padi tidak dihanyutkan air.
Ini dilakukan kepada benih yang ditabur pada petak yang berair. Kita lihat pula ciri yang kedua. Bagi penanaman tabur kering, biji benih pracambah ditabur di kawasan sawah kering untuk memudahkan proses penanaman padi. Apakah ciri yang ketiga? Penanaman secara tabur kering sesuai digunakan pada musim kurang hujan kerana ia tidak memerlukan air yang banyak. Ini adalah 3 ciri tentang kaedah tanaman secara tabur terus. Ini adalah maklumat yang diperoleh oleh Reuben dan ayahnya melalui pencarian maklumat di internet. Kita lihat pula tentang kaedah kedua yang ditemui oleh Reuben dan ayahnya yang dipanggil tabur basah. Mari kita baca maklumatnya. Pesawah hendaklah memilih benih yang terbaik untuk direndam selama 24 jam. Kemudian, benih itu ditoskan selama 48 jam untuk memudahkan percambahan. Benih pracambah ditabur di tapak semayan khas. Seterusnya, semayan dibiar bercambah antara 2 hingga 3 hari. Kemudian, semayan itu dipindahkan ke rak takungan untuk direndam dan dijaga selama 15 hari. Selepas itu, semayan diubah dengan jentera penanam ke petak sawah yang telah disediakan. Selepas selesai menanam, air di sawah itu akan dinaikkan ke paras 2,5 hingga 5 cm. Berdasarkan maklumat ini, mari kita lihat apakah ciri-ciri kaedah tabur basah. Ciri yang pertama ialah pesawah memerlukan masa selama 24 jam untuk merendam benih dan memerlukan masa selama 40 jam lagi untuk benih itu ditoskan supaya memudahkan percambahan. Kita lihat ciri yang kedua. Semayan dibiarkan bercambah antara 2 hingga 3 hari dan kemudian dipindahkan ke rak takungan untuk direndam dan dijaga selama 15 hari. Dan ciri yang ketiga bagi kaedah tabur basah ialah air di sawah akan dinaikkan ke paras 2,5 hingga 5 cm selepas selesai proses penanaman. Ini adalah 3 ciri bagi kaedah tabur basah. Kaedah ketiga yang ditemui oleh Reuben dan ayahnya menerusi pencarian maklumat di internet dikenali dengan nama SRI ataupun dalam panggilan bahasa Inggerisnya System of Rice Intensification. Apakah maksud kaedah SRI? Petani juga boleh menggunakan kaedah SRI. Mengikut kaedah ini, anak padi yang berusia 8 hingga 12 hari yang mempunyai 2 helai daun dipindahkan ke sawah. Petani akan membuat penanda untuk menanam anak benih. Anak benih itu akan ditanam berbentuk kotak. Petani akan menanam satu sahaja anak benih bagi setiap penanda. Selepas itu, kawasan sawah tersebut dibiarkan selama 45 hari. Air di dalam sawah pula akan dinaikkan ke paras 2,5
hingga 5 sentimeter selama 90 hari. Berdasarkan maklumat yang diperolehi oleh Ruben dan ayahnya, kita boleh pecahkan ciri-ciri kaedah SRI ini kepada 3 ciri. Kita lihat apakah ciri-ciri tersebut. Ciri yang pertama ialah pesawah perlu menunggu anak padi berusia 8 hingga 12 hari yang mempunyai 2 helai daun sebelum dipindahkan ke sawah. Kita lihat pula cirinya yang kedua. Pesawah akan membuat penanda untuk menanam anak benih, di mana anak benih itu akan ditanam berbentuk kotak. Hanya satu anak benih sahaja bagi setiap penanda. Seterusnya kita lihat apakah ciri ketiga kaedah SRI. Kawasan sawah tersebut akan dibiarkan selama 45 hari. Air di dalam sawah akan dinaikkan ke paras 2,5 hingga 5 cm selama 90 hari. Ini adalah ciri-ciri bagi kaedah SRI. Berdasarkan ketiga-tiga kaedah ini, maklumat yang diperolehi oleh Anan dan ayahnya di internet, maka kamu perlu membuat keputusan kaedah manakah yang paling sesuai digunakan oleh Ruben dan ayahnya untuk menanam padi di sawah milik mereka. Jangan lupa kamu juga perlu memberikan alasan kenapa kamu memilih kaedah tersebut. Seterusnya, mari kita lihat perbualan antara Encik Anan dan Ruben tentang kaedah manakah yang paling sesuai untuk mereka gunakan di sawah padi milik mereka. Dalam perbualan mereka nanti, kamu perlu membantu Ruben untuk memilih kaedah yang paling sesuai beserta dengan alasan kenapa kaedah itu dipilih. Mari kita baca isi perbualan antara Encik Anan dan Ruben. Ruben, kalau kamu sebagai pesawah, kaedah manakah yang menjadi pilihan kamu? Apakah jawapan yang patut diberi oleh Ruben? Ruben hanya perlu memilih satu daripada 3 kaedah yang telah kita bincangkan tadi. Apakah ketiga-tiga kaedah tersebut? Yang pertama dikenali dengan kaedah secara tabur terus. Yang kedua dikenali dengan kaedah tabur basah. Manakala yang ketiga dikenali dengan kaedah SRI ataupun System of Rice Intensification. Jadi, Ruben perlu memilih salah satu kaedah yang disenaraikan ini dengan bantuan kamu. Kemudian kita lihat apakah soalan Encik Anan kepada Ruben. Mengapakah kamu memilih kaedah itu? Di sini sekali lagi Ruben perlu memberikan alasan ataupun memberikan sebab kenapa dia memilih salah satu kaedah tersebut. Di sini juga menjadi tugas kamu membantu Ruben memberikan alasan yang sesuai kenapa kaedah tersebut dipilih ataupun kenapa kaedah tersebut patut dipilih oleh Ruben. Cikgu akan memberikan panduan bagaimana Ruben patut menjawab persoalan ayahnya itu. Kita boleh memulakan jawapan Ruben dengan saya memilih kaedah. Di sini tempat kosong yang seterusnya adalah di mana Ruben patut memilih satu kaedah yang paling sesuai yang dia rasakan boleh digunakan di sawah padi milik mereka. Jadi, kamu perlu membantu Ruben memilih salah satu kaedah tersebut dan isikan di tempat kosong tersebut. Kemudian, sambungkan dengan ayat kerana antara ciri-cirinya ialah. Di sini, Ruben perlu memberikan alasan kenapa dia memilih kaedah tersebut. Di sini juga menjadi tugas kamu untuk membantu Ruben
menyatakan alasan kenapa kaedah tersebut patut dipilih oleh Ruben. Kamu boleh merujuk semula perbincangan kita tadi di mana dalam perbincangan kita, cikgu ada menyenaraikan beberapa ciri kaedah-kaedah tersebut berdasarkan maklumat yang telah dicari oleh Ruben dan ayahnya. Sewaktu kamu mengisi tempat-tempat kosong ini dengan jawapan ataupun memberikan alasan kenapa kaedah itu dipilih, kamu boleh menambah nilai jawapan kamu dengan memberikan atau menambah penanda wacana. Antara penanda wacana yang boleh digunakan ialah selain itu ataupun di samping itu. Penanda wacana ini kamu boleh selitkan sewaktu kamu menyambung ayat yang pertama, ayat ciri yang pertama dengan ciri yang kedua dan ayat ciri yang kedua dengan ayat ciri yang ketiga. Latihan ini nanti kamu boleh buat di buku latihan kamu. Dan kemudian selepas siap, kamu boleh serahkan pada guru kamu untuk disemak. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita mengenai pilihan bijak. Bagaimana Ruben dan ayahnya perlu memilih satu kaedah yang paling sesuai untuk digunakan di sawah padi milik mereka. Tahniah kerana kamu juga telah membantu Ruben untuk membuat pilihan dan juga memberikan alasan kenapa kaedah tersebut patut dipilih oleh Ruben dan ayahnya. Perbincangan kita kali ini telah menggunakan rujukan buku teks Bahasa Melayu tahun 6, halaman 163. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini Channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.